Terima kasih ya kerana sudi datang untuk sidang media ini. Mohon maaf terlewat sedikit kerana saya menyediakan salinan kenyataan media saya ini untuk semua media. Dan juga saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada semua Esko, Adun, Ahli Parlimen dan ahli majlis dan semua rakan-rakan yang datang menyokong, memberi sokongan kepada saya berkenaan dengan kejadian pagi ini. Saya mohon maaf tak sempat menterjemahkan kenyataan media ini dalam 3 bahasa yang biasa saya buat. Pagi ini saya gunakan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu bercampur kerana laporan polis saya dalam bahasa Melayu dan kenyataan dalam ini juga ada rujukan tentang bahasa Melayu dan kemudian mungkin saya akan buat penterjemahan yang lebih lengkap untuk semua pihak. 包括华语的有时间啊，我会给大家一份。Sidang media ini dipanggil kerana I suspected an arson at my house this morning at around 2:50 a.m. Today is 10 January, Wednesday, and I call on all political parties and religious-based organizations to act responsibly and not to stir up hatred and create unrest. Malaysians need to unite to fight against extremism and violence in our society. Inilah harapan saya. Jadi the details of the fire and the suspected arson at my house this morning are stated in the police report attached in this media statement. The fire is suspected to be an arson due to a broken bottle with an object looking like a firework candle taped to the bottle. Jadi kejadian yang berlaku ini telah saya nyatakan secara terperinci dalam laporan polis saya. Untuk mereka media yang tak dapat hadir tapi mengikut live ini, saya bacalah kejadian pagi ini mengikut laporan polis pagi yang saya buat pagi ini. Pada 10 hari bulan Januari, jam lebih kurang 02.50 iaitu 2.50 pagi, saya dan isteri saya sedang tidur di bilik tidur tingkat atas rumah saya, iaitu di Taman Semarak Jaya, Air Tawar. Tiba-tiba isteri saya terdengar bunyi loceng rumah dibunyikan berkali-kali. Isteri saya bangun dan buka tingkap dan mendengar ada orang menjerit api-api dalam bahasa Cina. Isteri saya tidak nampak sebarang api kerana terlindung oleh anjung rumah saya, the porch, because the window down there got a porch, so he didn't see any fire at that point of time. Beliau turun ke tingkat bawah dan nampak motorkar jenis Mercedes model E300 nombor pendaftaran WVX 7411 telah dijilat api. Ini kereta yang biasa saya bawalah. Beliau terus naik ke tingkat atas dan memanggil saya. Saya pun turun dan melihat keadaan. Saya membuka pintu rumah dan nampak motorkar Mercedes nombor pendaftaran WVX 7411 telah dijilat api dan di bahagian hadapan motorkar berhampiran dengan pintu rumah saya ternampak satu botol kaca yang telah pecah dengan api kecil yang masih bernyala. Jadi masa itu saya pun serasyaki itu
kemungkinan besar satu arson. Kerana kalau bakar kereta di belakang, dia satu tempat api. Kalau ia berpunca daripada motorkar itu sendiri. Tapi saya nampak satu botol yang ada juga api bernyala. Saya terus menelefon Balai Polis Aitawa dan juga Balai Bomba Aitawa. Tidak lama kemudian, pihak polis dan pihak bomba telah tiba. Pihak bomba telah berjaya memadamkan api tersebut. Saya kemudian terus menghampiri serpihan botol yang dinyatakan di atas tadi. Saya mendapati serpihan botol tersebut ditipkan dengan satu objek semacam firework candle. Yang semacam lah, saya tak tahu apa barang itu. Yang kita tahu sekarang ni, kita kadang-kadang taruh atas birthday cake lah. Itu firework lah. Saya mensyaki perbuatan khianat dengan api atau arson untuk membakar harta benda saya dan rumah saya telah berlaku. Motorkar Mercedes saya hampir keseluruhan musnah di jilat api. Dan dua buah kenderaan berdekatan iaitu motorkar jenis Honda CR-V nombor pendaftaran AHM 7337 dan Hilux motorkar Hilux pendaftaran AHC 1181 juga mengalami kerosakan akibat dari api kebakaran tersebut. Siling anjung rumah saya juga turut dijilat api. The porch was also was on fire. Anggaran kerugian tidak pasti. Saya datang ke balai membuat laporan ini supaya pihak polis boleh menyiasat kes ini yang disyaki perbuatan khianat dengan api, arson. Itu saja laporan saya. Saya teruskan dengan media statement saya. I would like to thank the police and the fire rescue department for their quick response after I contacted them about the fire. Saya terima kasihlah kepada pihak polis dan juga pihak bomba yang memang datang dalam masa yang tersingkat untuk menyelamatkan keadaan. The fire and rescue department quick response saved my house from being burned down completely, as the fire has spread very fast and to the ceiling of the porch has been engulfed with fire. I'm grateful to the police and the fire rescue personnel for the help rendered. Saya nak rakamkanlah setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada pihak polis dan bomba. Kalau bomba lewat lagi, mungkin keseluruhan rumah saya akan terbakar kerana akan dijilat. Saya tak nak gunakan perkataan terbakar, dijilat api kerana ini memang satu kebakaran yang diniatkan, bukan tidak sengaja. Kerana masa saya keluar, kereta sudah bakar dengan besar dan dia hampir membakar. Sebenarnya pun api pun sudah mula dengan dua kereta yang lain. Tapi kita sempat selamatkan kedua-dua kereta tersebut, sungguh pun ada sedikit kerosakan. I'm not involved in any quarrel or dispute with anyone. I tried to be professional in my conduct all these years in politics. The only reason I suspect this suspected arson could occur is due to the media statement I issued on 28 December 2023. Saya tak ada bergaduh dengan mana-mana pihak. Setahu saya tak ada gaduh, tak ada bertelingkar, tak ada enemy pun bagi saya lah. Kalau orang anggap saya enemy itu mungkin lain lah. Jadi dalam keadaan yang terkini di mana semua aman tenteram, tak ada pergaduhan, saya rasa satu-satu kemungkinan besar berlaku arson ini adalah berbangkit daripada kenyataan media yang saya keluarkan pada 28 hari bulan Disember 2023.
My media statement was in response to the suggestion by the federal government to form a committee headed by Chief Justice Tun Jaki bin Tun Azmi to study the conflicts between Sharia law and the Constitution. The 11 members of this committee are all Muslims. I suggested that non-Muslim constitutional experts be appointed into the committee so that non-Muslim views with regard to the provisions in the federal constitution will also be taken into account before proposal for any change of our law is made. I specifically state that the views of non-Muslims with regard to the provisions in the federal constitution be taken into account. Never at any point of time did I say that they interfere in Islamic law or Islamic matter. Saya ingin menekankan di sini. Anda boleh baca saya punya media statement yang sudah saya keluarkan dari 3 bahasa. Iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Mandarin. Tak pernah saya minta mana-mana anggota yang akan dipilih dilantik itu mencampuri hal Islam. Saya dengan jelas menyatakan supaya kerana dalam komiti ini 11 orang adalah semua orang Islam dan kerana jawatan kuasa ini sedang mengkaji bagaimana menyelaraskan undang-undang syariah dengan undang-undang dengan perlembagaan persekutuan. Jadi pada hemat saya sebagai seorang peguam dan sebagai seorang ahli parlimen, penyelarasan ini kalau berlaku kadang-kadang mesti membina perlembagaan persekutuan. Dan saya jangkalah perlembagaan pindah kepada perlembagaan persekutuan ini kemungkinan akan dicadangkan. Jadi saya tekankan minta seorang ataupun orang kepakar, bukan siapa-siapa, bukan Islam, yang ada kepakaran dalam perlembagaan persekutuan untuk memberi pandangan tentang peruntukan perlembagaan persekutuan. Jelas tak ada bagi pandangan tentang hukum syariah ke Islamic law ke atau apa-apa hal tentang Islam. Anda boleh baca saya punya media statement sudah dikeluarkan. Saya nak tekankan lagi to give the view on the federal constitution. Itu saja kerana federal constitution ini kalau kita pindah ia merangkumi semua orang. Orang Islam, orang bukan Islam dan juga ada orang Islam yang berlainan pendapat tentang kebebasan. Jadi ia sesuatu yang menyeluruh, yang merangkumi semua orang, semua kaum, semua agama, semua wilayah, semua orang. Jadi maksudnya kalau nak pindah untuk selarakan, bagi pandangan saja. Itu pun satu show saya. Jadi kalau saya juga cadangkan bahawa seorang wakil daripada Badan Peguam Malaysia dilantik. 11 orang ini, kita lantik seorang bukan Islam, satu orang dari Badan Peguam untuk bagi pandangan kerana saya seorang peguam. Jadi Badan Peguam ini merupakan satu badan yang ditubuhkan oleh Akta Parlimen. Jadi mana-mana perkara berkaitan dengan undang-undang, mereka biasanya akan bagi pandangan. Kerana itulah kepakaran peguam-peguam. Jadi itu saya cadangan. Tapi malangnya, in response to the said media statement, saya nak tekankan di sini, saya ada bukti ya. Past leaders and Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu Leaders have accused me in interfering in Islamic matter by distorting my said media statement and said I propose the following. Ini bahasa yang setiap perkataan yang digunakan oleh mereka. Tadi saya sudah kata cadangan saya berkenaan dengan pindaan perlembagaan. Tapi mereka kata, saya sudah dapat bukti semualah ini.
Saya cadangkan melantik pakar perlembagaan bukan Islam untuk mengubah undang-undang Islam. Terus tak? Untuk gubal undang-undang Islam. Tadi saya kata tentang perlembagaan. Lagi perkataan ini contoh-contoh lah, saya bagi 3 contoh. Kedua, perkataan yang digunakan mencadang untuk kerajaan melantik orang bukan Islam ke dalam jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk mengubah undang-undang Islam lagi. Ini dia kata saya cadangkan untuk lantik yang bukan Islam masuk untuk begini. Ini dan contoh ketiga, saya rasa lagi banyak contoh lah. Saya pagi-pagi tadi tak sempat saya baca sekali lagi apa yang mereka katakan. Yang ketiga, dikatakan saya showkan campur tangan urusan pengharmonian institusi Mahkamah Syariah oleh pakar perundangan bukan Islam. Tengok, dia kata saya cadangkan pakar bukan Islam ini untuk campur tangan dalam institusi Mahkamah Syariah. Bila? Mana perkataan ini ada? Ini satu fitnah besar. Above are the exact words used by them. Orang boleh bacalah apa yang mereka cakap ni. Saya tak sederhanakan semua nama-nama mereka. Dan such past and bersatu leaders have defamed me and misled our society, especially the Muslim community. They owe the public an apology. They have also, through their statement, instigated hate against me. The fruit of hate is violence. Kerana mereka mengapi-apikan, menghasut orang untuk benci saya. Kalau kita tahu hakikat kebencian ialah keganasan. Itulah yang berlaku bagi saya. Saya syakilah. Kalau tidak, kenapa orang nak bakar semia kereta, semia rumah, nak bakar kalau saya dalam rumah, bagi saya mati dalam rumah untuk bunuh saya. When DAP was working with PAS under Pakatan Rakyat, we were taught that defaming someone is a grave sin. Unfortunately, we now see many PAS leaders defame people freely. Semasa DAP bekerja sama dengan PAS dulu, di bawah Pakatan Rakyat, kita bukan Muslim telah diajar oleh orang-orang PAS. Fitnah itu satu dosa besar. Ada yang gunakan perkataan lebih teruk daripada membunuh. Itulah yang diberitahu. Tapi sekarang ni kita nampak pemimpin-pemimpin PAS, ramai daripada mereka, saya bakal kata semua, bebas memfitnah orang. Macam yang saya tunjukkan tadi. Saya kata bagi pandangan tentang pindaan tentang perlembagaan persekutuan. Dia kata saya minta yang bukan Islam ini untuk bagi pandangan mengubah undang-undang Islam atau masuk campur isu Mahkamah Syariah. Ini satu fitnah besar. When I saw that my suggestion has been manipulated to stir intolerance and hatred by such people, I apologize and withdraw my suggestion. Apabila saya nampak cadangan saya, tadi cadangan saja dimanipulasikan oleh kumpulan-kumpulan seperti ini untuk intolerance, untuk orang kata intolerance faham masuk dan untuk menaikkan kebencian, saya rasa lagi baik saya mohon maaf untuk tarik balik cadangan saya. Kerana demi kebaikan semua orang, saya tak